Apabila kita diajar dengan satu ajaran agama yang bersifat entertainment kita diajar, bukan ubudiyah. Kita tak diajar tentang akidah, tentang tauhid, oneness of God, of Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa baca Quran daripada awal, semua perjuangannya menegakkan tauhid, menentang syirik. Bacalah Quran. Tapi ini semua tak. Pengajaran kita bersifat entertainment. Panggil ustaz supaya you can smile, kamu boleh senyum dan awak boleh ketawa. Ustaz akan cerita benda yang boleh awak ketawa dan senyum saja. Dia tidak menceritakan tentang ni. Dan dia akan bagi tahu petua-petua. Dengar petua saya ni, kalau kita baca yang ni, kita boleh jadi kaya. Kalau kita baca ni, kita akan dapat duit banyak. Kalau kita baca ni, kita menega akan macam. Saya tidak nafikan tentang kemustajaban, tapi itulah tajuk utama. Kalau kita bangun qiyamul lail, menega kita akan laku. Duit kita akan banyak. Instagram kita ramai orang follow. Tak ada lah, dia kata lebih kurang macam tu lah. So, entertainment. Jadi orang bangun tahajud, ketika sebut subhanallah, ketika astagfirullah, astagfirullahalazim, dia tidak menyatakan rendah diri dia, merasa memohon keampunan Allah, berdosanya di depan Allah. Tapi duk fikir, kalau cukup 1,000, 2,000, sagi ustaz kata kaya. Duit dapat, boleh duit banyak, menega. Saya tak nafi fadilat istighfar, tapi itu datang kemudian setelah awak benar-benar beristighfar kepada Allah dengan kerendahan diri. Maka semua orang duk tunggu, ustaz ni minggu ni nak bagi petua hak baru pula ni. Petua untuk ni, petua untuk ni. Sebahagian besar petua itu tak ada dalam nas. Sebahagiannya memang ada fadilat, tapi fadilat ada asasnya. Tauhid yang benar, solat yang benar, kemudian datang fadilat. Sebab itu apabila ada orang ajak pergi kubur, orang dah tak ingat lagi cerita bagaimana tauhid. Pasal apa dia pun nak pergi kubur padahal dia boleh berdoa kepada Allah? Pasal dia rasa mungkin pergi kat kubur cepat sikit kot nak dapat apa yang kita nak minta. Ini agama yang telah bertukar menjadi entertainment. Orang di Kuala Lumpur, orang-orang di bandar besar khususnya, agama, saya tak kata semua yang tak terlibat jangan kecil hati. Buat aktiviti agama bagus. Rumah besar orang kaya panggil ustaz ceramah lah rumah dia. So tak apa, sebahagiannya dengan niat yang bagus, sebahagiannya nak ustaz yang boleh menghiburkan, supaya boleh ada gathering, boleh ada himpunan di rumah, panggil kawan-kawan semua, ada makan-makan, ada beli-beli hadiah sikit kat ustaz, ada sembang-sembang kan. Dan ustaz cerita benda-benda yang kita boleh happy-happy. Ustaz boleh bagi tahu petua-petua untuk dia ni, bagi suami dengan cakap, yang ni bagi agama jadi macam satu jampi mentera. Saya bukan tak kata saya tidak nafi tentang bacaan-bacaan yang Nabi sebut, tapi bacaan itu asas yang akidah. Seorang-orang agama pergi dalam tu Piramli tu, nya insing mata kaji terbuka. Apa makna dia aku tak tahu. Baca istighfar, baca macam ni, I no need to know, to understand the meaning of this supplication atau doa. Aku tak perlu faham apa doa ni, tapi yang aku perlu faham, aku boleh tahu ustaz kata baca yang ni 40 kali, besok dapat yang ni. Maka hilang makna ubudiyah agama. Hilang makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia hanya ambil nasta'in. Dia tidak memasakkan makna ubudiyah itu. Beribadah dalam erti kata humbleness, merendahkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Apabila kena ujian, dia hilang. Dia hilang. Kenapa saya semayang tapi masih kena ujian? Kenapa saya duk zikir banyak tapi masih saya menega tak naik?
Dia lupa Nabi Yusuf dibuang, tanpa salah dibuang oleh saudaranya di dalam telaga. Dijual sebagai hamba di Mesir. Sehinggalah akhirnya Allah menaikkan dia sebagai pemerintah. Dia lupa Nabi Yusuf dan segala yang dia dapat. Tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin. Matikan aku sebagai orang muslim, masukkan aku di kalangan orang saleh. Agama menjadi bentuk materialistik. Ibadah dengan Tuhan itu betul kita memohon pada Allah, tapi hubungan dengan Tuhan itu, God, I worship you and you should give me this and that. Tuhan, aku sembahmu, engkau kena bagi ini dan itu. Memang benar kita memohon pada Allah, tapi ia bermula dengan kerendahan diri. Dia sebagai Allah, kita sebagai hamba yang menerima segalanya, dan kita berdoa kepadanya dan dia memustajabkan doa kita. Bukan kerana aku datang sebagai orang semayang tak apa tak, Assalamualaikum Ustaz. Oi, tak lama tak pernah jumpa. Duduk mana? Duduk dalam Korea kita. Boleh tak bagi tahu saya semayang hajat ke bacaan apa nak bagi berniaga saya naik? Maghrib tak semayang, apa tak semayang, bubuh kat tindak tu ayat 1000 dinar supaya berniaga jadi laku. Macam itulah sebahagian orang. This is not the purpose of ubudiyah. Ini bukan makna ubudiyah yang sebenar.